Rancangan Malaysia ke-12 pastinya dinantikan kerana melihat kepada perancangan 5 tahun mendatang. Sudah pasti kita melihat aspek yang akan diberikan keutamaan iaitu aspek perumahan. Namun apakah yang akan terkandung dan bagaimanakah isu semasa akan dibawa dalam bentuk penyelesaian jangka masa sederhana ini untuk 5 tahun mendatang untuk membantu rakyat memiliki rumah pada harga yang mereka mampu dan juga berdasarkan pendapatan semasa yang kini menurun berdasarkan kepada statistik yang ditunjukkan dalam kajian penuh RMK ke-11 dan juga separuh penggal ke-11 juga. Untuk itu saya nak bersama dengan tetamu kita pada ketika ini iaitu pengarah kajian Khazanah Research Institute Dr. Suraya Ismail yang bersedia pada ketika ini. Assalamualaikum Dr. Suraya. Terima kasih kerana bersama kami pada jam ini. Dr. Suraya, kalau kita bercakap soal RMK ke-12 ini, kita tidak mahu hanya mendengar berapa juta rumah kita nak buat, di mana dan sebagainya. Kita nak bercakap soal sekarang ini. Kajian yang menunjukkan bahawa rumah ini memang bukan tidak mampu milik, sangat tidak mampu milik. Ini perlu diselesaikan terlebih dahulu. Bermakna supply dah ada untuk memberikan mampu milik itu kepada orang ramai. Apa yang perlu terkandung dalam RMK ke-12 sebenarnya? Terima kasih saudara Najib. Yes, tepat pada masanya kita bincangkan tentang soal perumahan. Kerana dalam rangka kerja rancangan Malaysia ke-12, negara kita bercita-cita untuk mencapai taraf negara maju pada tahun 2025. Pendapatan negara maju, ya, saudara Najib, adalah lebih kurang US dollar 12 hingga 13 ribu per kapita. Jadi bagi saya lah adalah menghairankan jika negara kita makin maju atau makin kaya, tetapi masyarakat kita makin lebih miskin di dalam hal perumahan. Saya bagi contoh, pada tahun 2005, sebuah rumah teres berukuran lebih kurang 2,000 kaki persegi di Kota Damansara, katakan di Selangor, boleh dibeli pada harga lebih kurang 280 hingga 350 ribu. Tetapi bayangkan pada tahun 2020, kita tidak akan dapat membeli rumah bertanah landed pada keluasan yang serupa 2,000 kaki persegi di kawasan yang sama pada harga kurang daripada 700 hingga 800 ribu. Kesimpulannya, harga rumah sudah naik sekali ganda. Dan dengan pergerakan pendapatan anda sedia ada, rumah mampu milik di negara kita makin berkurangan. Jadi betul ya saudara Najib, isu perumahan yang paling utama adalah untuk memastikan harga rumah yang berpatutan dan mampu dibeli oleh Malaysia. Jika tidak, cita-cita dalam RMK12 untuk menjadi negara maju, berpendapatan tinggi, tetapi tidak memberi apa-apa manfaat kepada rakyat jelata. Ini kerana kediaman perumahan. Sebab itu KRI kita champion perumahan adalah salah satu pengukur standard of living, salah satu pengukur kesejahteraan kehidupan. Jika harga rumah bertambah mahal, maka masyarakat akan merasa kekayaan negara tidak memberi apa-apa manfaat atau keuntungan kepada mereka. Malah ianya membawa kepada kemerosotan standard of living. Sebab semasa kita tak kaya sangat, kita mampu ada rumah. Sekarang negara lagi maju, lagi kita tak mampu beli rumah. This is satu helah, tak boleh kita teruskan. Jadi mungkin hal kedua saya nak bincang adalah satu rumah yang mampu bilik dengan harga yang berpatutan. Hal kedua yang sangat saya beratkan adalah standard perumahan itu sendiri. Ada juga pemaju dan perunding yang ingin memberi rumah pada harga yang mampu milik. So dia dah faham ya, mampu milik ni adalah 3 median multiple. Tetapi pada standard perumahan yang sangat rendah, keluasan rumah diletakkan pada, ini berlaku sekarang ya, di Kuala Lumpur, pada 300 hingga 400 kaki persegi pada harga 380 ribu, dan diberi nama canggih seperti micro housing, rumah mikro yang menjual satu mimpi kehidupan yang moden dah kononnya. Tetapi inilah standard yang lebih kurang. Inilah satu lagi helah yang patut kita tangani. Saya sangat menyerulah, janganlah kita buat perkara begini kepada masyarakat Malaysia. Dan standard juga standard apabila kita memahami kediaman sebagai asas kesejahteraan keluarga, maka tidak patut ada jurang perbezaan standard yang ketara di antara rumah sosial kepada golongan yang kurang berpendapatan tinggi yang dibina oleh pemaju swasta maupun kerajaan dengan perumahan di pasaran bebas.
kita perlu pastikan standard perumahan berpatutan, wajar, decent housing standards yang sekata. Kita nak jadi negara maju kan? Jadi mesti ada standard perumahan yang sekata. Tidak kira untuk golongan miskin iaitu PPR dan sebaliknya. Jika tidak, kita tidak ambil entah tentang standard perumahan, maka lebih banyaklah perumahan sosial dan kos rendah akan menjadi kawasan kumuh bandar, urban slums. So ini kita tak nak berlaku pada arahan K12. Tetapi kalau kita tak interfere sekarang, fenomena ini akan berlaku. Itu yang kita takutkan dan kita tidak mahu lakukan. Apa cabarannya? Susah ke tidak Dr. Suraya untuk lakukan? Kerana kalau pemaju datanglah kepada PBT ataupun pihak-pihak berkuasa berkaitan untuk bina rumah, katanya nak bina rumah 1 juta sebagai contoh. Tapi kawasan-kawasan pendudukan itu gaji, kebanyakan data gaji menunjukkan bahawa gaji mereka adalah gaji mampu untuk 300,000 sahaja. Bagaimana untuk selarikan perkara ini? Kerana bukannya mudah, data semua dah ada. Kita boleh tunjukkan kepada pemaju, pihak berkuasa tempatan sepatutnya ada data ini untuk membuktikan bahawa hanya julat ini sahaja, julat harga ini sahaja yang boleh dibina di kawasan tertentu dan sebagainya. Bolehkah ini dilakukan, Dr. Suraya? Saudara Najib, kenapa tak boleh? Tak betul you cakap, data dah ada, local council dah ada. Pemaju boleh ikut jika kita ada political will untuk memastikan perkara ini berlaku. Itu saja jawapan saya. Jawapan yang paling senang. There must be political will. Mesti ada satu objektif daripada kerajaan, daripada, minta maaf cakap, state government, daripada local council, yang bahawasanya kita patut membina rumah untuk orang yang kita ada dalam negara kita. Bukan kita bina rumah untuk orang kita tak ada. Kenapa saya cakap terlalu, orang kata macam cakap orang bodoh ya. Kenapa nak bina untuk orang-orang yang tak ada? Sebab kita dapati kebanyakan rumah yang dibina adalah pada 600,000. Dan di sinilah berlakunya glut di mana ia tidak boleh dijual. Dan apabila ianya tidak dijual, bukannya direndahkan harga ini kepada harga yang boleh dibeli, tetapi ada pula puak-puak yang tertentu telah meminta kepada kerajaan untuk membuka pasaran 600,000 kepada foreign buyers. Seperti saudara Najib tahu, kalaulah kita punya exchange rate adalah rendah daripada mereka di luar Malaysia, maka bagi untuk seorang yang dari luar untuk membeli rumah di sini, bagi dia sangat murah. You boleh dapat kondominium 200 kaki persegi dengan harga 800,000, duit dia masih mungkin cuma 400,000, 300,000 pound sterling. So, benda ni dia boleh beli. Jadi, itu yang saya hairan. Selagi, minta maaf cakap, kerajaan dan pihak pemaju dan juga local council membenarkan perkara ini berlaku, selagi itu harga rumah tak turun dan selagi itu orang-orang lokal tempatan tidak boleh mendapat rumah-rumah yang berkualiti tinggi sejajar dengan pendapatan yang kita ada. Tetapi rumah-rumah berkualiti tinggi cuma diberi kepada mereka yang mempunyai kekuatan exchange rate yang tinggi. Dan ini bukan kita, ini adalah orang luar. Jadi bagi saya, ini adalah salah satu perkara yang jika diteruskan akan membuat kita semua tidak boleh mendapat rumah yang berkualiti tinggi. Bolehlah dapat rumah yang 300 kaki persegi ni yang disuruh kita beli micro housing ni. Tetapi rumah yang berpatutan standardnya, yang bagus kualitinya, diberi kepada orang lain. Saya sangat tidak setuju dengan cadangan ini. Sebab seperti saudara Najib cakap, kita dah ada data, kita dah tahu berapa pendapatan mutlak orang Malaysia. Kenapa kita membina dan menjual rumah pada pendapatan yang terlalu tinggi yang kita tak ada? Jadi ini political will lah jawapannya. Okey, kalau saya nak membawa juga tadi Dr. Suraya menyentuh tentang standard. Ini standard kehidupan ini. Kalau kita bercakap soal standard ini membawa dalam konteks PPR. PPR kita ini pada ketika ini kalau kita bersifatkan sudah ketinggalan zaman dari segi reka bentuk dan juga kawasan yang kita bina dan sebagainya. Memang kalau sebut PPR saja ramai mungkin berfikir bahawa standard itu tidak perlu ada kerana murah dan sebagainya. Itu satulah macam mana nak tinggalkan standard di PPR. Kedua, macam mana untuk memastikan transisi berlaku.
kerana PPR ini harusnya ekonomi mereka meningkat dan sebagainya, ekonomi siri rumah itu mereka harus ditransisikan kepada perumahan lain supaya golongan-golongan lebih miskin bolehlah masuk PPR dan sebagainya. Jadi isu kesesakan parking dan sebagainya pun selesai. Macam mana nak selesaikan perkara ini? Apa yang perlu dilakukan terlebih dahulu dalam RMK 12 ini, Dr. Soraya? RMK masalah yang saudara Najib utarakan itu adalah sangat tepat sebab apabila kita cuma menjaga PPR dan kita tak menjaga pasaran bebas, sewa di pasaran bebas, menjaga bukan kontrol, menjaga, maka exit policy mereka yang datang dari PPR apabila sudah graduate, makna income dah naik dan dia sekarang tidak lagi layak untuk berada di dalam sewaan PPR, dia akan migrate ke pasaran bebas iaitu sewaan di pasaran bebas. Now, masalah sekarang sewaan di pasaran bebas juga sangat mahal. Jadi apa yang kita macam mana kita fikirkan di PPR sewa adalah lebih kurang RM124 sebulan, ada 125, 124. Jadi kami di Khazanah Research Institute telah membuat satu simulasi dengan JPPH tentang daripada PPR, kalau kita ada radius 5 km, 10 km, kalau dia kena pindah dan duduk di kawasan yang serupa, berapa efek sewa yang dia kena bayar. Dan kita dapati rata-rata sewa adalah lebih kurang RM800 untuk keluasan yang serupa ataupun keluasan yang lebih rendah. Dan jika kita lihat kalau lebih elok keadaannya, maka RM1,000. Jadi the exit policy ni dia macam terganggu gugat sebab kita punya pasaran bebas rental pun terlalu mahal. Jadi kalau sewa mahal, pemilikan pun mahal, sampai bila-bila keluarga akan berada di situ. Ini kekangan yang kita kena, orang kata, overcome. Maknanya kita kena ada a certain standard dan juga apakah sewa yang sepatutnya diadakan supaya mereka yang boleh graduate boleh pergi ke pasaran bebas. Now, bila kita berbincang tentang pasaran bebas rental, maka salah satu saya rasa usaha kerajaan yang patut dijalankan adalah Rental Tenancy Act. Bukan untuk control prices tetapi untuk memastikan rumah-rumah yang kita ada adalah pada sewa yang berpatutan. So samalah dengan harga rumah yang berpatutan, juga kena ada sewa yang berpatutan. Masalah besar Malaysia adalah kita tak pernah jaga especially strata dengan strata dari segi penyelenggaraan. Satu standard saudara Najib tapi penyelenggaraan. Cubalah you pergi kepada setiap rumah strata. Saya pun duduk di apartmen. Penyelenggaraan sangat membebankan juga penghuni atau penyewa. Kerana apa? Kerana sometimes, ini saya akan cakap mungkin semua orang akan terasa lah design kita kadang-kala standard dia tu cuma untuk tahan orang kata 10 tahun, 20 tahun. Lepas itu habis. Jadi macam nak runtuh lah orang kata pipe sini bocor, sana tiris, bumbung tiris. Saya pun heran kenapa our construction industry ni mengeluarkan output begini kepada kita yang pembeli dan penyewa. So bukan saja standard tu kurang bagus, banyak benda nak buat dalam kita pembinaannya pun tidak berkualiti. And then lepas itu orang macam saya bersalah bila ada JMP tak buat penjagaan berkala. Now, macam mana nak maintenance yang berkala? Ini salah satu inisiatif saudara Najib, kalau boleh kita buat life cycle. So, setiap kali pemaju menjual rumah strata kita kena cakap apakah agak-agaknya pembiayaan yang perlu kita set aside untuk mengenyanglara setiap 5 tahun, setiap 7 tahun, setiap 10 tahun. So they are committed dan kita juga akan ada duit untuk simpan supaya kita tahu, banyak ini nak selenggara rumah 17 tingkat, banyak ini nak selenggara amenities.
Sebab sekarang perkara itu tak ada. Jadi you beli rumah strata, you menyewa rumah strata ke, you tak tahu sebenarnya penyelenggaraan berkala patut buat. Di bangunan-bangunan orang kata corporate ataupun pejabat, kita buat tahu selenggara berkala. Sebab that will increase the equity of our building. At the same time, dia akan membuat kita punya kitaran hidup hayat building lebih panjang. Macam mana kita tak buat ni untuk perumahan? Jadi saranan saya RMK12, pastikan apabila kita menjual strata title, strata perumahan kepada pemilik, pastikan kita ada life cycle costing, iaitu ini harga rumah you. Dalam 5 tahun you kena buat ini penyelenggaraan. Jadi orang lebih faham apakah tanggungjawab menjaga rumah strata supaya kita tak mendapat bangunan usang macam sekarang. Bukan saja di PPR ya, Saudara Najib. Di tempat lain rumah kos rendah yang strata 5 tingkat ni pun akan ada masalah ini kalau kita tak tangani dalam RMK12. Okey, Dr. Suraya, saya berbaki 3 minit lagi ataupun 2 minit setengah lagi. Kalau kita bercakap soal PPR lagi, PPR ini untuk masa hadapan pembinaannya lagi. Bagaimana desain rekaan ini kenalah juga moden supaya standard kehidupan orang-orang yang duduk di PPR ini diangkat jugalah dalam keadaan ekonomi semasa, pendapatan semasa. Macam mana nak lakukan ini? Salah satu yang sangat senang kita boleh buat, Saudara Najib, adalah tengok profil mereka yang berada dalam PPR sekarang. Dia bukan 4 orang saja satu rumah. Ada yang 2 orang pensioner, ada yang 4 orang, ada yang 8 orang. Ini satu idea baru. Mungkin ada anjakan paradigma juga. Jadi, keluasan sesebuah rumah untuk PPR tidak boleh sekata. Kena berbeza-beza. Social housing kena berbeza-beza. Kerana kita bagi rumah social housing PPR kepada golongan miskin, tapi suruh dia duduk rapat-rapat, antara keluarga mungkin akan ada masalah lain. Jadi ini kalau kita cakap pasal sejahtera, ini bukan sejahtera. Itu satu. Nombor 2, mungkin kita tak boleh ada density, kepadatan yang sangat tinggi. Kebanyakan PPR ni kepadatan dia sangat tinggi. 17 tingkat, satu level tu sampai 20 pintu. Ini semua untuk menaikkan kepadatan dan juga untuk menurunkan kos. Saya rasa kalau benar-benarlah kita nak menolong rakyat Malaysia, kenapa kos dijadikan standard? Patutnya kesejahteraan dijadikan standard. Sebab jika rumah itu elok dan juga rumah itu memberi satu kepuasan kepada golongan yang perlu dibantu, mereka juga boleh menolong kepada ekonomi negara. Tetapi kalau dekat rumah pun dia dah sakit jiwa kan, tengok tak boleh buat apa-apa, kecil sangat, sempit sangat, dengan desain yang sangat orang kata rendah standardnya, jadi dia akan lebih banyak bawa masalah. Jadi alangkah baiknya jika standard perumahan ini satu, mengikut kepadatan isi rumah, mana nombor isi rumah, dan oleh itu tidak boleh ada standard yang serupa, dan dua standard itu disamakan dengan private sector punya standard. Tidak ada lagi rumah kos rendah punya standard, tapi rumah mampu standard dijadikan standard untuk PPR. Itulah saranan saya. Ya, okey, Dr. Suraya, kalau bercakap pasal perumahan ni memang tak cukup masa lah. Ada banyak perkara kita boleh bincangkan. Tak apa, kita akan berhubung dari masa ke masa untuk membincangkan isu tersebut, isu yang amat dekat di hati semua orang rakyat Malaysia ini. Dr. Suraya Ismail, pengarah kajian Khazanah Research Institute, untuk mengulas tentang fokus kita dalam rancangan Malaysia ke-12, khususnya berkait dengan perumahan.